KPM. Ni gambar apa ni? Kat bawah ni macam Kuala Lumpur. Atas ni pun macam sama tapi tak ada apa. Kenapa ada beza dua gambar ni? Kuala Lumpur lama. Kena tanya Cikgu Fitri ni. Cikgu Fitri. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din. Dan tadi kita dah berkenalan dengan guru kita untuk slot kita pada hari ini, menengah atas mata pelajaran Geografi tingkatan 4. Tajuk pada hari ini urbanisasi. Assalamualaikum Cikgu Fitri. Waalaikumsalam. Cikgu, saya ada macam-macam sebenarnya pertanyaan tu, tapi kejap sebab kita nak kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Norziana yang akan membantu kita sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu, selamat datang. Dan kami bertiga akan bersama dengan murid-murid yang berada di rumah pada hari ini. Dan Cikgu Fitri, tolonglah jawab persoalan di minda saya ni. Tadi saya nampak ada gambar Kuala Lumpur, tapi sangat-sangat berlainan gambar di atas dan juga gambar di bawah. Kenapa tu Cikgu Fitri? Itu adalah dipanggil urbanisasi. Berkenaan dengan topik yang akan kita belajar pada hari ini. Jadi murid-murid rumah bersedia, kita nak tengok bagaimana gambar yang Din tunjukkan tadi, yang tengok tadi, macam terkeliru sikit kan, macam berbeza sangat kan. Itu adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan sesebuah bandar. Okey, jadi murid-murid, kalau murid-murid di rumah sudah pun bersedia, jom Cikgu, saya nak tahu apa lagi yang kita boleh pelajari di bawah topik urbanisasi. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Din. Okey, murid-murid di rumah, kita beri tumpuan, fokus kepada apa yang akan kita pelajari hari ini, iaitu berkaitan dengan topik urbanisasi. Okey, dalam slide yang dipaparkan sekarang, ada gambar bandar ibu negara kita, ibu negara kita Kuala Lumpur. Okey, ini bab urbanisasi ni, apa yang murid-murid di rumah dan kita akan belajar pada hari ini adalah yang pertama berkaitan dengan konsep dan proses urbanisasi. Konsep ni maksud dia, apakah yang dikatakan dengan urbanisasi dan bagaimana proses dia berlaku. Proses ni pergerakan. Bagaimana dia bergerak dari satu bahagian ke bahagian yang lain. Yang kedua, kita akan tengok hurai apakah sebab faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi ni. Dia banyak sebab. Negara kita makin menuju ke sebuah negara maju, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi. Yang ketiga, kita akan membahaskan kesan urbanisasi. Ada kesan positif dan ada kesan negatif. Dan yang terakhir, kita akan memberikan cadangan, langkah-langkah mengurangkan masalah urbanisasi. Mungkin dia nanti akan bersama murid-murid kita di rumah, sama-sama kita memberikan langkah-langkah yang boleh kita ambil bagi mengurangkan masalah urbanisasi. Macam tu Cikgu, boleh. Kita teruskan, kita pahami dulu konsep urbanisasi. Apakah yang dikatakan dengan konsep urbanisasi? Urbanisasi ialah proses perubahan satu kawasan menjadi bandar. Mungkin sebelum ni kawasan tu mungkin kawasan kampung ataupun bandar kecil, berubah menjadi sebuah bandar besar. Itu dipanggil konsep urbanisasi. Patutlah tadi Cikgu gambar Kuala Lumpur mula bangunannya sikit je. Makin lama makin banyak. Dan bangunan tinggi-tinggi, besar-besar, moden, berciri moden dan sebagainya. Sebuah kampung boleh berubah menjadi pekan dan seterusnya berkembang menjadi bandar lebih besar dan kompleks. Kompleks ni maksudnya yang padat, macam-macam perkhidmatan ataupun macam-macam bentuk bangunan yang wujud di sebuah bandar. Ini saya bagi gambar ni kampung. Mungkin kalau kita duduk di kawasan pedalaman dan sebagainya, ataupun kita balik ke kampung kita, mungkin suasana begini. Dan dia berkembang menjadi begini. Bertingkat-tingkat, dah tak ada lah pertempatan berciri-ciri tradisional, semua berciri moden. Ini yang dikatakan dengan konsep urbanisasi. Din boleh faham Faham, bila Din jelas. faham, saya pasti murid-murid di rumah turut boleh memahami apakah yang dikatakan dengan konsep urbanisasi. Kalau faham, saya teruskan. Teruskan seterusnya proses. Jadi kita dah faham
konsep urbanisasi, proses ini bagaimana sesebuah kawasan boleh berkembang menjadi sebuah bandar. Mungkin bandar yang sederhana kecil ataupun kecil sederhana kecil, besar dan besar mungkin boleh menjadi sebuah bandaraya metropolitan yang besar. Yang besarlah. Okey. Jadi urbanisasi berlaku apabila suatu kawasan mengalami pertambahan penduduk. Sama ada migrasi masuk dan pertambahan penduduk semula jadi. Kalau bandar, bilangan penduduk dia makin ramai. Jadi kalau kawasan kampung, jumlah penduduk dia sedikit. Jadi kalau kawasan itu bertambah bilangan penduduk dia, maka kawasan itu berpotensi menjadi sebuah bandar. Makin ramai, makin padat, makin besar sesebuah bandar. Contoh kalau negara kita yang terkini bandar yang dikira sebagai bandaraya Kuantan contohnya. Okey, bandaraya Kuantan di Pahang kerana berlakunya pertambahan penduduk. Bila berlakunya pertambahan penduduk, sudah pastinya akan berlakunya perkembangan jumlah pertempatan, kawasan pertempatan, bilangan bangunan, saiz kawasan akan bertambah menjadi lebih besar. Itu proses dia. Okey. Ini contoh saya bagi rajah yang dipaparkan di slide sekarang, bagaimana bandar Kuala Lumpur yang dulu yang warna merah tu sebelum tahun 1921. Kecil je. Antara 1921 hingga 1957 yang warna kuning itu dia dah makin melebar, warna hijau dia makin besar, dan selepas tahun 1974 wilayah dia semakin membesar yang berwarna biru tu. Hanya dikata proses urbanisasi kerana ramai orang ingin ke Kuala Lumpur. Untuk apa nanti kita akan dalami satu persatu. Untuk apa suka sangat ke Kuala Lumpur ni? Mungkin dia datang ke Kuala Lumpur, suka sangat datang ke Kuala Lumpur sebab apa? Nanti kita tengoklah faktor-faktor yang secara rata-rata penduduk dalam dan luar negara suka datang ke Kuala Lumpur. Ada sebab je. Ada sebab dia. Kena tunggu. Contoh Kuala Lumpur telah mengalami proses urbanisasi yang pesat ekoran berlakunya pertambahan penduduk. Orang semakin hari semakin ramai. Ada soalan nak tanya? Ada tak tanya? Tak ada. Dah faham. Kalau tak tanya tu maksudnya dah faham. Sebab saya cuba sampaikan dengan cara yang paling mudah untuk Din dan murid-murid rakan-rakan kita yang berada di rumah. Kalau tak ada soalan, cikgu nak tanya saya soalan. Saya nak tanya murid-murid di rumah. Murid-murid di rumah pun boleh cuba jawab. Din cuba jawab dengan saya di studio, dan murid-murid cuba meneka-neka menjawab, dan kita akan tengok apakah jawapan murid-murid di rumah sama dengan jawapan yang diberikan oleh Din. Nak tahu murid-murid ambil apa perhatian tak tadi waktu cikgu menerangkan. Sebab tadi konsep dulu kita belajar tentang konsep, lepas tu kita belajar tentang proses je. Ni kita nak tanya ringkas je supaya apa yang kita belajar tadi, saya terangkan tadi, murid-murid dapat faham dengan jelas. Baik, cikgu. Jadi soalan yang dipaparkan di slide sekarang, boleh Din cuba bacakan? Konsep urbanisasi merujuk kepada A, perubahan saiz bandar, B, perubahan taraf bandar, C, perubahan fungsi bandar, ataupun adakah jawapannya D, iaitu perubahan suatu kawasan menjadi bandar. Apakah pilihan jawapan murid-murid di rumah? Nak dengar juga jawapan murid-murid di rumah. Dan Din, apa pilihan jawapan anda? Jawapan saya, cikgu, yang paling panjang. Yang paling panjang. D yang paling panjang. Biasa murid-murid akan cari jawapan yang paling panjang, tapi hati-hati juga kan. Hati-hati. Ni kita nak kukuhkan kita punya pemahaman. Kita tengok jawapan. Konsep urbanisasi. D jawapan dia betul. Sebab tadi saya ingat cikgu kata dari kampung boleh menjadi bandar, kan cikgu? Perubahan satu kawasan menjadi bandar. Saya nak bagi reward lah. Dekat depan saya ada sediakan pen yang mungkin boleh digunakan untuk melukis dan sebagainya. Pen warna-warni. Jangan ambil semua, ambil satu saja. Satu itu tanda Din dah mendapat pemahaman yang jelas berkaitan dengan apa yang kita belajar tadi. Letakkan di dalam cawan yang bekas yang disediakan. Nanti dah akhir nanti kita tahu berapa jumlah yang didapat. Baik, saya dah dapat satu pen kerana satu betul jawapannya. Ya, betul. Terima kasih cikgu. Seronok sebenarnya belajar berkenaan dengan topik urbanisasi. Sebentar lagi akan sambung bersama dengan Cikgu Fitri. Teruskan bersama dengan kami di Didik TV KPM.
KPM. Terima kasih kepada adik-adik yang cemerlang terus menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Fitri untuk slot menengah atas pada hari ini. Mata pelajaran Geografi tingkatan 4, topik yang sangat-sangat menarik, urbanisasi. Nak tahu juga kan Cikgu Fitri, apa sebenarnya faktor-faktor urbanisasi itu? Kalau dia nak tahu, saya yakin murid-murid di rumah juga pasti nak tahu. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi? Kita tengok faktor dia. Faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi, kita bahagikan yang pertama adalah faktor ekonomi. Jadi kalau kehidupan kita sentiasa berkait dengan ekonomi, keuangan, duit, berkaitan dengan duit. Faktor ekonomi yang pertama adalah berkaitan dengan aktiviti perlombongan. Seperti mana yang kita tahu, aktiviti perlombongan seperti perlombongan bijih timah pada satu masa dahulu telah menggalakkan proses urbanisasi yang berlaku di negara kita. Contohnya lah, contoh Kuala Lumpur berkembang akibat daripada perlombongan bijih timah. Itu adalah faktor ekonomi, aktiviti perlombongan. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Contoh kalau bandaraya lain, contoh bandaraya Bintulu berkembang akibat daripada proses perlombongan petroleum dan gas asli. Sama macam tempat saya cikgu kat Miri, Sarawak kat Miri, tu. Ya, betul. Miri, Sarawak, Bandaraya Miri. Bandaraya betul. Miri berkembang akibat daripada proses perlombongan petroleum. Itu adalah aktiviti perlombongan. Yang kedua berkaitan dengan faktor ekonomi adalah peluang pekerjaan. Migrasi masuk ke satu bandar kerana peluang pekerjaan dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan. Kan tadi kita selalu sebut Kuala Lumpur, contoh-contoh bandar-bandar lain, contoh Kuantan, Ipoh di Perak. Penduduk berhijrah masuk ke kawasan tersebut kerana ingin mendapatkan peluang pekerjaan berkait dengan ekonomi, nak cari duit. Nak cari duit kena ada kerja. Bila kerja kena carilah peluang-peluang kerja yang banyak di bandar-bandar. Maka faktor tersebut menjadikan sebuah bandar yang kecil berubah menjadi bandar yang lebih besar. Mungkin satu masa nanti Kuala Lumpur akan menjadi bandar yang lagi besar daripada sekarang. Kerana faktor peluang pekerjaan yang banyak. Mungkin saya berhijrah ke bandar kerana ingin berperkhidmatan sebagai seorang guru. Mungkin dia mencari peluang pekerjaan. Sama cikgu. Memang untuk cari kerja juga. Itu untuk terbang cari ke kerja. Kuala Lumpur. Terbang Kuala Lumpur. Itu adalah peluang pekerjaan. Betul. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kedudukan yang strategik. Ada bandar-bandar yang punya kedudukan strategik. Contohnya kedudukan strategik di laluan antarabangsa Timur dan Barat menggalakkan perkembangan bandar pelabuhan dalam perniagaan dan perdagangan. Contohnya Bandar Kelang. Ada pelabuhan Kelang. Ada pelabuhan Kelang. Contoh di Johor ada pelabuhan Tanjung Pelepas, contohnya di Johor. Berkembang akibat daripada kedudukan dia strategik yang laluan kapal perdagangan yang wujudlah bandar. Itu adalah faktor ekonomi yang menggalakkan proses urbanisasi di sesuatu kawasan. Boleh faham? Boleh cikgu, banyak saya yakin murid-murid di rumah pun turut boleh faham berkaitan dengan faktor ekonomi. Kita tengok faktor ekonomi yang seterusnya, dia banyak, ekonomi ni banyak. Pelbagai jenis perkhidmatan. Apakah perkhidmatan? Proses urbanisasi telah mewujudkan pelbagai jenis perkhidmatan untuk penduduk. Macam-macam perkhidmatan. Macam sekarang kita berada di sebuah bandar, banyak perkhidmatan. Contoh perkhidmatan kewangan, ada bank, ada perkhidmatan yang sosial kita, perkhidmatan yang berkaitan dengan kita nak beli barang, nak dapatkan bekalan makanan. Itu adalah banyak jenis perkhidmatan di Kuala Lumpur, di bandar-bandar contohnya lah. Faktor sebenarnya adalah keindahan alam semula jadi. Ada juga bandar yang berkembang akibat daripada keindahan alam semula jadi di suatu kawasan. Bandar tu dianggap unik kerana cantik. Sifat manusia suka kepada perkara-perkara yang cantik, yang indah daripada pandangan mata kita. Keindahan alam semula jadi seperti pantai, laut dan hutan menggalakkan ekopelancongan. Ekopelancongan ni dia faham tak? Apakah yang dimaksudkan dengan ekopelancongan? Pelancongan yang membabitkan alam semula jadi cikgu? Bagus. Sangat pandai. Murid-murid di rumah pun pandai cemerlang macam Din. Ekopelancongan adalah pelancongan alam semula jadi. Ekopelancongan ini menyebabkan peningkatan infrastruktur dan proses urbanisasi bandar. Bila orang ramai datang nak tengok bandar yang cantik, ekopelancongan yang ada kawasan rekreasi dan sebagainya, maka banyak lagi perkhidmatan lain perlu disediakan. Bila perkhidmatan lain perlu disediakan,
orang akan makin ramai datang menyebabkan kawasan itu menjadi tumpuan penduduk, dan ada yang ingin menetap di kawasan tersebut, maka kawasan tersebut akan menjadi sebuah bandar yang besar. Ini bandar-bandar di dekat tepi pantai tepi pantai, macam Pulau Pinang, Kuala Terengganu. Itu faktor keindahan alam semula jadi dia. Okey, itu faktor ekonomi. Yang kita pergi pada faktor sosial pula. Okey, faktor sosial, kemudahan infrastruktur. Okey, kemudahan infrastruktur seperti bekalan air, elektrik, telekomunikasi, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan telah menggalakkan proses urbanisasi. Saya nak kaitkan sikitlah. Sebelum saya datang dari luar kawasan kita tengah berbincang sekarang. Okay, kawasan saya tu ada perkhidmatan 4G. Tapi bila sampai saya ke sini, dia ada perkhidmatan 5G, 5G dah laju. Dah laju. Maka mungkin itu adalah dia panggil kemudahan infrastruktur. Orang inginkan kemudahan yang lebih baik berbanding dengan kawasan tempat tinggal asal mereka. Maka mereka, ini adalah faktor sosial yang menggalakkan orang pergi ke satu kawasan, dan kawasan itu akan berkembang menjadi sebuah kawasan yang lebih besar. Okey, itu kemudahan infrastruktur. Kemudahan pengangkutan. Semestinya bandar punya kemudahan pengangkutan yang sangat-sangat. MRT, LRT. Saya yakin ada murid-murid di rumah yang belum pernah naik LRT, MRT dan sebagainya. Okay, mungkin boleh pergi cari satu masa untuk kita melihat. Dan tak mustahil satu masa nanti ada bandar-bandar lain selain bandar-bandar Kuala Lumpur ada perkhidmatan tersebut. Mungkin ada di Johor Bahru, mungkin ada di Miri, di Pulau Pinang. Pulau Pinang, mungkin ada di Pantai Timur, Kota Baru contohnya. Itu adalah kemudahan pengangkutan, dan seterusnya kemudahan pendidikan. Pendidikan tidak lari dikaitkan dengan murid-murid yang berada di rumah. Mungkin lepas ini dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kemudahan pendidikan khususnya pusat pengajian tinggi menggalakkan perkembangan bandar. Contohnya Bangi. Bangi ada apa? Universiti Kebangsaan Malaysia. UKM. Okey, Bangi ni terlalu sibuk kerana adanya pusat pengajian tinggi, orang terlalu ramai, maka wujudnya bandar kedua, bandar baru Bangi. Okey, sebab menampung. Itu kita akan kupas lebih lanjut selepas ini. Itu faktor sosial. Okey, seterusnya faktor governance. Governance ni mungkin orang terkeliru, murid-murid terkeliru. Apa yang dikatakan governance ni? Senang nak cerita, governance ni adalah dasar kerajaan. Apa yang kerajaan nak buat di sesuatu kawasan. Okey, contoh zon perdagangan bebas. Bandar berkembang kerana kerajaan telah menggalakkan perindustrian di beberapa bandar dengan menubuhkan zon perdagangan bebas. Maksudnya bebas untuk berdagang. Jadi bila bebas untuk berdagang, orang akan membuka kawasan perindustrian di kawasan itu. Pelabur-pelabur dalam dan luar negara buka kawasan perindustrian di kawasan tersebut. Orang akan pergi untuk dapatkan peluang pekerjaan di situ. Maka kawasan itu daripada bandar kecil, mungkin kawasan yang pinggir bandar asal akan berkembang menjadi sebuah bandar yang lebih besar. Ini macam ni ke cikgu yang orang kata Langkawi? Itu zon perindustrian. Bukan perindustrian, macam Pulau Pinang, Bayang Lepas Pulau Pinang. Itu perdagangan bebas. Dia berdagang. Masuk perdagangan bebas ni dia buka kilang. Patut ada banyak kilang. Perdagangan bebas, perindustrian bebas, perdagangan bebas lebih kurang lah. Dia ada banyak tumpuan. Contoh Bayang Lepas Pulau Pinang. Itu faktor governance yang seterusnya adalah bandar satelit. Bandar satelit ni apa yang bandar satelit? Bandar satelit bermaksud bandar yang bergantung pada industri tempatan tapi ada perkaitan ekonomi dan struktur jaringan perhubungan dan pentadbiran dengan sebuah bandar raya yang berhampiran. Bandar satelit macam saya sebut tadi, bandar Bangi. Bandar satelit dia bandar baru Bangi. Saya nak kaitkan cerita sikit lah. Cerita mungkin murid-murid boleh kaitkan dengan kehidupan kita. Macam saya nak kaitkan dengan kehidupan saya. Saya duduk di bandar Bentung. Bentung dengan Kuala Lumpur tak jauh lah, mungkin dalam masa 40 minit hingga 45 minit sahaja. Apa yang saya perhatikan, ramai pekerja yang bekerja di Kuala Lumpur tapi duduk di Bentung. Sebab mungkin atas faktor sewa rumah yang lebih rendah. Mungkin ada keluarga yang duduk sini, maka dia boleh duduk di Bentung dan dia bekerja di Kuala Lumpur. Mungkin Bentung boleh berpotensi menjadi bandar satelit. Sebab dia bekerja di Kuala Lumpur tapi duduk di Bentung atas faktor-faktor yang menyebabkan dia terpaksa menanggung kos yang tinggi di Kuala Lumpur, tapi dia boleh rendahkan kos kehidupan dia dengan duduk di Bentung, berulang pun tak jauh. Jarak
tempat tinggal ke tempat kerja agak tidak jauh lah. Mungkin kalau naik motosikal boleh mengambil masa 30 minit. Sekejap sangat sekejap tu. sangat kan. Okey, itu bandar satelit. Maksudnya bandar ni diwujud dan dia ada kaitan dengan bandar utama. Tentu kan. Mungkin contoh yang lain adalah bandar nilai. Nilai. Duduk di Nilai, kerja di Kuala Lumpur. Hari-hari bawa kapet. Okey, itu kita nak mungkin murid-murid di rumah boleh berfikir, murid-murid berada di mana sekarang? Apakah bandar yang hampir dengan murid-murid, dan mungkin murid-murid anggap bandar yang tempat tinggal murid-murid sekarang boleh berpotensi menjadi sebuah bandar satelit. Okey, mungkin contoh yang lain cikgu, seperti kalau ada yang mungkin duduk di Bukit Beruntung dan juga di Rawang, bekerja di Kuala Lumpur juga. Pun boleh juga. Kuala Lumpur ni sebagai induk dia, ibu dia, dan bandar-bandar kecil berhampiran boleh bertindak sebagai bandar satelit, dan tak mustahil bandar-bandar yang sokongan di keliling Kuala Lumpur ni boleh bertukar menjadi bandar raya juga, dan maka dia akan bertukar taraf dari bandar raya ke metropolis. Metropolis. Malaysia tak ada metropolis. Metropolis ini adalah gabungan bandar raya yang berhampiran. Okey, mungkin satu hari nanti cikgu kita boleh ada kombinasi Shah Alam, Petaling Jaya. Apa lagi satu? Apa hampir Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tiga boleh bertukar jadi metropolis. Belum lagi tahap tu. Belum tahap lagi. Okey. Sebab kita masih lagi menuju ke sebuah negara maju. Nanti kalau kita berjalan maju, tak mustahil sebab kita boleh berubah menjadi sebuah bandar yang penuh dengan kecanggihan. Tak lama lagi. Telekomunikasi dah ada 5G. Okey. Bandar satelit biasanya dianggap menyokong bandar raya berhampiran. Okey. Faktor governance yang seterusnya adalah teknologi maklumat. Adanya bandar teknologi maklumat, pembangunan teknologi maklumat oleh pihak kerajaan menggalakkan proses urbanisasi melalui pusat urus niaga teknologi tinggi. Contohnya bandar Cyberjaya di Selangor. Cyberjaya penuh dengan pusat-pusat teknologi maklumat dekat situ kan. Itu adalah faktor kerajaan, dasar kerajaan. Dia nak jadikan bandar tu bandar apa? Bandar pintar kalau macam di Pahang, dia ada bandar-bandar yang ada jolokan nama. Contoh kalau Temerloh, bandar ikan patin. Kalau Rauk, bandar Musang King. Kerana ada faktor-faktor kegiatan ekonomi utama yang dijalankan di situ. Kalau macam tempat saya Miri tu cikgu, Bandar Raya Peranginan. Yes, betul. Mungkin sebab dia di pesisir pantai juga, banyak angin. Banyak angin, banyak peranginan, dan dia cantik. Itu faktor governance. Kita nak tanya. Ada soalan cikgu. Sebelum saya tengok soalan ni, saya nak tanya dulu. Murid-murid rumah agak-agak boleh faham ke faktor tadi? Dia ada sosial, dia ada apa? Mula-mula ekonomi, sosial dan governance. Ada 3. Murid-murid rumah kalau ada soalan cuba boleh tanya-tanya, nak dengar kan. Kau sikit suara tu. Ataupun boleh dapat. sampaikan soalan kepada Din, mungkin dia boleh sampaikan. Saya ada ilmu telepati. Telepati boleh sampaikan. Ada soalan dia nak tanya? Saya tak ada soalan cikgu, sebab saya nampak dah cikgu yang nak tanya saya soalan ni. Saya nak tanyalah. Mungkin boleh dia bagi sedikit. Apakah faktor ekonomi yang mempengaruhi proses urbanisasi di Malaysia? Dia tanya tentang apa? Faktor apa tu? Faktor ekonomi. Ekonomi, bagus. Okey. A, adakah kemudahan asas? Ataupun B, kemudahan pendidikan? C, kegiatan perlombongan? Ataupun D, kawasan perdagangan bebas. Nampak mudah soalan ni cikgu. Murid-murid di rumah pilih apa? Adin pilih apa? Saya pilih ni tak boleh jawapan panjang. Kena jawapan yang betul ialah C, kegiatan perlombongan. Kita tengok adakah betul kegiatan perlombongan. Murid-murid rumah dengar macam bersorak betul. Dia dapat juga kegiatan perlombongan, tapi kita nak tanya. Tidak habis sampai di sini. Ada lagi soalan susulan cikgu. Kemudahan asas tu faktor apa? Sosial cikgu. Faktor sosial, betul. Kemudahan asas tadi apa? Apa yang asasnya? Air, telekomunikasi, elektrik kan. Betul ke sosial? Betul, sosial. Kemudahan pendidikan. Kita nak melanjutkan pelajaran ni. Mungkin kolej, universiti. Apa faktor dia? Sosial juga. Sosial juga, betul. Pandailah. Cikgu, saya memang tumpukan perhatian sepenuhnya dekat Cikgu Fitri. Murid-murid di rumah pun bagi tumpuan sama. Yang terakhirlah kita nak tanya, kawasan perdagangan bebas tu faktor apa? Ini baru je cikgu terangkan tadi. Ini governance, dasar kerajaan. Dasar kerajaan, pintar. Saya memang
Absolut dah. Tak habis kan. Memang sama macam murid-murid di rumah juga. Saya yakin mereka juga faham kerana saya terangkan secara mudah dan saya yakin murid-murid pun mudah untuk menerimanya. Cikgu. Dah dapat jawapan yang betul, ada ganjaran juga ke? Banyak pen kan. Tadi kan mula-mula bagi yang jawapan C tadi betul. Lepas tu ada tambah pula 3 tadi. Saya nak bagi 4 cukup ke? Saya boleh beli 4 bagi 3 je lah, jangan banyak-banyak sangat. Terima kasih lah cikgu. Sekarang habis pula pen kat situ. Baik, dah ada 3 tambah jadi 4. Terima kasih Cikgu Fitri. Kejap lagi kita akan sambung untuk topik kita urbanisasi. Jadi terus bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Fitri di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kepada murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM, untuk topik kita pada hari ini di slot menengah atas, iaitu mata pelajaran geografi tingkatan 4 urbanisasi, yang duduk di bandar-bandar besar, bandaraya, mungkin faham sedikit dah urbanisasi ni kan. Tapi sebenarnya risau juga urbanisasi ni Cikgu Fitri, dia ada memberi kesan positif tu baguslah. Tapi ada juga kesan negatif, kesan buruk Cikgu. Betul. Urbanisasi bukan sahaja setakat memberi kesan positif, tapi turut memberi kesan negatif sekiranya kita tak ambil langkah-langkah awal lah. Tapi perkara-perkara tersebut boleh dielakkan sekiranya kita faham bagaimana proses urbanisasi dan bagaimana faktor dia. Lepas tu kita tengok apa kesannya dan kita cuba ambil langkah supaya kesan-kesan ini tidak memudaratkan kita sebagai seorang manusia. Sebab dia ada pro and kontra kan. Satu benda pasti ada baik dan buruknya. Tapi kalau yang buruk itu kita atasi dengan sebaik mungkin, insya-Allah saya yakin kita boleh berkembang menjadi sebuah negara yang maju dan kita boleh mengurangkan risiko yang berlaku kepada penduduk di negara kita. Baik, mari Cikgu, apa kesan-kesan urbanisasi itu? Jadi murid-murid mungkin kita tanya kan, apa tujuan dia orang belajar benda-benda macam ni? Mereka adalah pewaris generasi akan datang ni. Betul. Mereka kena tahu supaya mereka boleh mencorak negara kita ke arah yang lebih baik dan positif. Kita tengok kesan urbanisasi yang pertama, kesan positif. Kita belajar yang positif dululah, yang baik-baik dulu. Perubahan landscape. Perubahan landscape dapat dilihat dari aspek struktur bangunan, jaringan pengangkutan dan perubahan guna tanah bandar. Kalau dulu mungkin tanah di bandar digunakan untuk kawasan pertanian, tapi mungkin dah berubah menjadi kawasan untuk perkhidmatan, untuk perindustrian, mungkin untuk kawasan rekreasi yang lebih luas dia punya kegunaan dia. Itu adalah kesan yang pertama, perubahan landscape. Perubahan landscape. Ada soalan nak mengenai landscape ni. Landscape ni apa sebenarnya? Itu cikgu dah tahu juga sebenarnya. Landscape ni saya tanya saya jawab lah. Landscape ni apa? Landscape ni maksudnya kita pandang satu tempat. Mungkin sebelum pergi berhijrah, sebelum kita keluar ke kawasan lain, kita duduk kat kampung kan. Mungkin kat belakang rumah kita hutan dia. Setelah 10 tahun kita berada di luar, kita balik ke kawasan asal kita tengok hutan kita, belakang rumah kita dah tak ada, dah berubah menjadi bangunan yang besar. Rumah kondo. Rumah kondo. Rumah kondo. Itu yang dipanggil landscape. Itu yang dipanggil. Kita pandang dulu lain, sekarang lain. Macam setengah kawasan juga mula-mula sebelum ni ladang kelapa sawit. Ya, betul. Lepas tu ditukar jadi kawasan lapangan terbang. Lapangan terbang. Macam KLIA tu kan. Berubah. Itu dipanggil landscape. Itu yang positif. Kalau dulu mungkin kita nak tengok macam tak berminat nak tengok kan. Belukar je kan. Lepas tu kita tengok dah berubah. Itu yang positif dia. Lebih menarik. Mungkin ia akan boleh berubah menjadi kawasan pelancongan pula. Kalau dulu orang tak nak datang, sekarang orang nak datang dah. Itu kesan yang positif yang pertama. Murid di rumah pasti faham. Jadi dah terang tentang landscape. Yang seterusnya adalah kaitan dengan peluang pekerjaan. Kesan positif dia adalah peluang pekerjaan. Kita manusia tak lari dengan peluang pekerjaan kerana kita perlu menanggung kos hidup, untuk mendapatkan apa yang kita mahukan. Jadi peralihan dalam kegiatan ekonomi daripada sektor primer kepada sektor sekunder dan tertiar telah menyediakan peluang pekerjaan dalam
seperti dalam industri proses makanan dan minuman, elektronik dan automotif. Okey. Ni mungkin kita tanya-tanya sektor primer, sektor sekunder, sektor tertier ni yang kita cerita-ceritalah. Nanti kan tertanya-tanya pula kan. Sektor primer ni yang mula-mula contoh pelombongan tadi. Itu yang pertama, primer. Okey. Yang kedua adalah memproses barang daripada yang pertama tadi. Contoh saya bagi kilang kan. Tertier adalah perkhidmatan. Contoh tertier ni adalah pernah gunting rambut. Benar kan? Kita pergi gunting rambut, kita pergi kedai gunting rambut lah. Betul. Takkan nak pergi kedai basikal pula kan. Kita pergi kedai gunting rambut. Kita ulur kepala, saya nak gunting rambut. Dia akan gunting rambut kita. Kita dah bagi rambut ke dia. Lepas tu kita kena bayar pula. Apa yang kita dapat? Kita dapat mungkin lebih handsome, segak bergaya, lebih kemas. Itu perkhidmatan. Perkhidmatan gunting rambut. Itu dipanggil tertier. Dia tidak ada kaitan dengan primer sekunder tadi. Contoh primer, kita aktiviti pembalakan. Kita terbang balak, bawa keluar balak. Kita hantar ke kilang. Kilang proses, jadikan perabot. Iaitu sekunder. Itu sekunder. Macam yang tertier tadi mungkin perkhidmatan gunting rambut, perkhidmatan perbankan, perkhidmatan kewangan yang lain, insurans dan sebagainya, servis. Itu adalah peluang pekerjaan. Bila wujud sebuah bandar, maka peluang pekerjaan dah makin luas. Betul. Banyak. Mungkin melibatkan perniagaan makanan, minuman. Makanan dan minuman tak lari dah dengan kita. Pergi mana pun mesti nak makan kan. Betul. Kalau kita perhatikan sekarang, kalau kita berjalan ke mana-mana, kita langkah setapak kedai makan. Langkah dua tapak kedai minuman. Tapak ketiga makanan, minuman, makanan, kiri kanan depan belakang minum makanan, minum. Ini peluang-peluang pekerjaan ini memberi pulangan dari segi ekonomi kepada mereka-mereka yang terlibat. Itu kesan positif bandar. Dia kalau tak ada bandar, orang tak ramai. Contohlah kalau kita buka sebuah restoran makanan di kawasan luar bandar, orang tak ada, saya rasa kita je makan hari-hari kat kedai itu. Ataupun jiran kita. Jiran kita. Jiran pula tak bayar. Tak bayar. Okey. Jadi kalau kita buka restoran makanan di bandar, orang ramai, ada ramai pelanggan kita. Betul. Di kawasan perindustrian pula. Ya, betul. Dia orang keluar rehat, makan di kawasan restoran milik kita lah. Macam tu. Itu peluang pekerjaan. Okey. Yang seterusnya, kesan positif berkaitan dengan urbanisasi, perkembangan infrastruktur. Peningkatan jumlah penduduk telah menggalakkan kerajaan untuk menyediakan kemudahan infrastruktur seperti pendidikan, kesihatan, bekalan elektrik dan air, pengangkutan dan telekomunikasi. Telekomunikasi paling penting lah. Murid-murid di rumah pun sama. Kalau tak ada telefon bimbit satu hari, rasa macam tak lengkap hidup. Menggigil. Tapi saya yakin murid-murid di rumah menggunakan kemudahan telekomunikasi yang ada untuk mengulang kaji pelajaran. Betul, mencari maklumat, mendapatkan ilmu, mengetahui fakta-fakta ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa. Itu yang positif lah. Jadi perkembangan infrastruktur akibat daripada urbanisasi ini banyak memberi kesan dari segi sosial kepada kita, dari segi psikologi kepada kita hidup lebih bahagia. Kan kalau kat Malaysia pernah ada di bandar paling sejahtera, bandar paling aman. Itu memberi kesan psikologi yang positif kepada penduduk. Seterusnya adalah taraf hidup meningkat. Di kesan positif taraf hidup kita meningkat, pendapatan yang tinggi di bandar dan kehidupan yang selesa meningkatkan taraf hidup penduduk. Penduduk boleh mendapat barangan, pendidikan dan kemudahan perubatan yang baik di bandar. Mungkin kalau di bandar ni, kalau kita demam tengah malam, ke 2 pagi ke 3 pagi kita boleh dapatkan perkhidmatan kesihatan. Ada klinik 24 jam. Klinik 24 jam. Berbanding dengan kawasan kampung ataupun luar bandar, mungkin waktu pejabat, waktu kerja saja, pukul 8 pagi sehingga 5 petang saja perkhidmatan disediakan. Kalau tengah malam mungkin kita terpaksa tunggu hari esoknya. Mungkin faktor-faktor itu yang menyebabkan perlunya kawasan-kawasan di Malaysia ini makin berkembang menjadi bandar dan menjalani proses urbanisasi yang positif. Nak cari doktor pakar pun senang. Banyak perkara-perkara pakar bukan sekat doktor pakar. Semua benda pakar ada di kawasan bandar. Itu kesan positif. Boleh faham? Boleh cikgu, jelas dan terang. Kita orang kata perlahan-lahan kita faham supaya kita dapatlah tercapai matlamat kita tadi. Murid-murid rumah pun faham. Anggur. Anggur. Positif sudah, kita bergerak kepada negatif pula. Saya sebenarnya malas nak cerita pasal negatif ni. Tak sedap. Tak sedap nak cerita, tapi perlu bercerita.
kerana mungkin kesan-kesan ini perlu kita ambil berat supaya generasi yang baru ni, yang muda-muda ni, ada adik yang dekat rumah yang bersama kita ni, bila mereka berkerjaya nanti, mereka boleh jadikan kerjaya mereka untuk memastikan kesan-kesan negatif ini tidak berlaku pada tahun-tahun mendatang. Dari kesan negatif ni lah munculnya masalah, dan masalah tu munculnya teknologi baru. Yes. Okey, teknologi baru, kaedah baru, pemikir baru. Saya nak murid-murid di rumah berinteraksi dengan diri kita sendiri. Okay, cuba untuk menjadi pemikir pakar untuk generasi akan datang. Okay, yang pertama kesannya adalah pencemaran. Pencemaran udara berlaku akibat peningkatan bilangan kenderaan dan kilang di bandar. Sudah semestinya bila penduduk ramai, kenderaan pun banyak, kilang pun banyak, nak beli kereta baru, beli kereta baru. Okey, sedikit sebanyak telah memberikan kesan pencemaran. Asap kenderaan yang mengandungi karbon monoksida dan sulfur dioksida menyebabkan udara mudah tercemar. Kalau kita perhatikan, kalau kita terdedah di kawasan luar bangunan, kalau di kawasan bandar, kita mudah sersema, batuk, mungkin demam. Itu adalah kesan negatif di kawasan bandar, berbeza dengan kawasan luar bandar. Kalau kita balik kampung, bangun pagi nak mandi yang sejuk, udara pun sejuk. Kalau kat bandar panas sikit kan, pukul 8 pun dah panas kan. Kalau kat luar bandar pukul 8 masih berkabus lagi, nyaman je. Tarik udara sejuk je hidung, tidur balik. Tak bagus lah tu. Tak bagus lah. Okey. Seterusnya adalah pencemaran air berlaku akibat pembuangan sampah dan sisa kilang ke dalam sungai. Ini bahaya. Ini kita tak nak lah. Kita tak nak sampah kita buang ke tempat yang sepatutnya, atau mungkin kita boleh kurangkan buang sampah. Mungkin kita barang-barang yang tak sepatutnya dibuang, kita tak perlu buang. Sungai pun mungkin kita boleh ambil inisiatif ataupun kaedah lain untuk kita tidak buang ke dalam sungai. Terutama sekali sisa kilang yang tercemar nanti sungai. Pencemaran bunyi berlaku kerana bilangan kenderaan yang banyak. Ni kalau berbeza lah kan. Sebab bila kawasan tumpuan penduduk, horn tu pasti berbunyi. Beben, bombon. Mungkin ada orang tak tahan dengan suasana tersebut. Tapi mungkin kita ambil sikap yang positif, kita jangan horn banyak sangat. Mungkin target dalam satu hari sekali je horn. Tak pakai ini cikgu, high beam je. Boleh mengurangkan pencemaran bunyi lah. Itu kesan negatif akibat daripada proses urbanisasi, iaitu pencemaran. Satu juga cikgu kesan, ada lagi kesan negatif. Yang kedua, banjir kilat. Banjir kilat, proses urbanisasi yang pesat boleh menyebabkan kejadian banjir kilat. Kawasan bandar yang berturap menyebabkan laran air permukaan melebihi dari kadar resapan ke dalam bumi. Air hujan turun 2 jam dah banjir. Sebab kawasan bandar kebanyakan di berturap, bersimen dan sebagainya, air tak meresap masuk ke dalam tanah ataupun saliran terlalu kecil. Itu banjir kilat. Longkang yang tersumbat tidak berupaya menampung isi padu air yang banyak dan menyebabkan banjir kilat berlaku. Itu kesan negatif lah di kawasan bandar. Mungkin ada murid-murid terfikir cara-cara, lepas ni kita tengok cara-cara mengatasi dia. Ada cara-cara. Kesan negatif yang seterusnya, masalah setinggal. Kos rumah yang tinggi di kawasan bandar menyebabkan wujud kawasan setinggal tak mampulah sewa rumah pun mahal, nak beli rumah lagi lah mahal. Keadaan ini menyebabkan mereka membina rumah di kawasan tanah rizab milik kerajaan secara tidak sah. Gunakan plywood, gunakan kayu-kayu lebihan-lebihan untuk buat rumah bagi menyediakan kawasan tempat tinggal. Kesan negatif yang seterusnya adalah kesesakan lalu lintas. Ini sudah semestinya traffic jam. Pertambahan bilangan kenderaan jalan raya menyebabkan kesesakan lalu lintas. Semua orang tak suka jam. Tapi nak tak nak kita kena hadapi dan cubalah gunakan pengangkutan awam. Berlaku kerana sistem jalan raya, jalan bandar tidak dapat menampung aliran trafik yang pada waktu puncak biasa nak pergi kerja. Pukul 8 pagi, 9 pagi. Nak balik kerja. Dah pengukuhan dah. Ada soalan nampaknya murid-murid. Ada murid-murid. Cuba jawab murid-murid. Din boleh cuba jawab. Soalannya, apakah kesan positif akibat proses pembandaran di Kuala Lumpur? Kesan positif Positif lah, sebab kita tak nak yang negatif. Kita nak yang positif je. Kita tengok jawapannya. A, satu persatu. kejadian banjir kilat. B, perubahan landscape. C, kawasan setinggan. Dan D, perluasan kawasan bandar. Kesan positif. Jawapan dia B, cikgu, perubahan landscape. B, perubahan landscape. Ada kejadian banjir betul.
kan kita tengok tadi kan, daripada dulu tak ada apa-apa, sekarang dah cantik. Berubah dalam landscape tu. Banjir kilat itu adalah kesan negatif. Kawasan setinggi kesan negatif, perluasan kawasan bandar ni maksud urbanisasi. Okey, maksud urbanisasi. Okey, betul. Perubahan landscape kita nak bagi satu. Satu lah, jangan banyak-banyak. Warna ungu je. Kira saya tak dapat apa-apa pun. Okey, semua dia dah dapat. Kita tengok yang kedua. Okey, pengukuhan kita nak bagi macam brainstorming lah. Kita nak bincang sikit. Murid-murid pun cuba fikirkan apa jawapan sekiranya ni pada pendapat anda, apakah masalah lain yang wujud akibat daripada proses urbanisasi yang pesat. Saya nak kepada masalah negatif lah, supaya negatif ni kita boleh ambil tindakan untuk kita elakkan dia daripada berlaku. Kalau positif tu semua kita terima, tapi kita nak cuba negatif ni kita boleh kurangkan. Kita kurangkan mana tubuh kita ada jalan penyelesaian kepada masalah tersebut. Pada pendapat murid-murid di rumah, pada pendapat Din lah, sebab saya tak boleh dengar suara murid-murid di rumah. Kita dengar suara Din. Sedap suara Din. Pada pendapat anda, apakah masalah lain yang wujud akibat daripada proses urbanisasi yang pesat? Murid-murid di rumah hantarkan jawapan. Kita ada telepati dekat sini. Dari rumah. Ni saya ingat satu perkara, cikgu. Sebab saya pernah melalui di kawasan yang terdapat ramai gelandangan. Itu merupakan kesan negatif daripada urbanisasi, sebab kos sara hidup yang tinggi, mereka tak mampu nak menyewa, keluarga pula berada di kampung, mereka datang ke bandar ni sebenarnya untuk bekerja, tak dapat kerja. Jadi masalah gelandangan ni, cikgu. Satu jawapan yang bijak. Saya pun tak terfikir kat tadi. Gelandangan kan, kita tengok kalau bandar-bandar ada wujudnya golongan-golongan gelandangan. Bukan mereka ingin memilih keadaan tersebut, tapi kadang-kadang keadaan memaksa mereka untuk memilih perkara tersebut. Akibat mereka tak mampu untuk berdepan dengan kos yang tinggi di bandar, kos yang tinggi. So kalau macam perkara ini mungkin kita boleh kurangkan. Mungkin kita sediakan kawasan tempat tinggal kepada mereka, dan akhirnya masalah ini boleh diatasi. Kita ada pusat transformasi gelandangan je. Bagus. Dekat situ kita nak melatih gelandangan ini untuk menjadi model insan yang lebih baik kan, cikgu? Ya, betul. Baik, itu antara kesan tambah negatif. satu lagi, apa cikgu? Tambah lagi satu, jangan lupa. Banyaklah saya. Okey. Baik, terima kasih Cikgu Fitri. Kejap lagi kita bersambung ya murid-murid, terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. KPM. Baik, ini merupakan slot menengah atas mata pelajaran hari ini bersama dengan Din dan juga Cikgu Fitri. Ialah Geografi tingkatan 4 ya murid-murid. Topik kita pada hari ini urbanisasi, sangat-sangat menarik. Dan saya nak tanya jugalah Cikgu apa langkah-langkah yang boleh kita ambil dan murid-murid di rumah fikirkan langkah-langkah untuk kita mengatasi kesan urbanisasi. Kita tengok kesan urbanisasi beri kesan positif dan negatif. Dia ada yang negatif itulah perlu kita ambil langkah-langkah yang sepatutnya bagi mengurangkan, ataupun mungkin kita boleh minimumkan kesan tersebut. Kita tengok langkah mengurangkan kesan urbanisasi. Yang pertama adalah membina lebih banyak rumah kos rendah dan rumah pangsa. Sebab apa? Sebab bagi membantu golongan yang berpendapatan rendah dan mengurangkan masalah setinggan, kerajaan perlu membina lebih banyak rumah kos rendah dan rumah pangsa. Mungkin boleh kita rumah kos rendah ni mampu milik. Mereka tak perlu lagi seperti mana yang Din beritahu akan wujud masalah gelandangan. Mereka mampu memiliki rumah. Itu adalah langkah bagi mengurangkan kesan urbanisasi di sesebuah bandar. Sebab tak adalah mungkin ada yang tak mampu nak beli rumah yang kos tinggi macam kondominium. Sewa pun tinggi. Sewa mahal 3-4 ribu. Tak mampu kan? Mungkin berpendapatan rendah. Kalau kat bandar ni kalau 3 ribu mungkin dah dianggap sebagai miskin bandar. Yang seterusnya adalah
mewujudkan bandar satelit. Okey, ini adalah sekiranya berlaku kesesakan di bandar utama. Pembinaan bandar satelit dapat mengurangkan tumpuan penduduk di pusat bandar. Masalah perumahan, kesesakan jalan raya dan pencemaran ini dapat diatasi sebaik yang mungkin. Okey, sebab kita dah alihkan. Mungkin mereka bekerja di kawasan bandar utama, tapi mereka tinggal di bandar satelit. Dia luas-luaskan pandangan kata kan. Boleh kurang-kurangkan kesesakan. Okey, itu adalah langkah yang kedua. Okey, bagi mengurangkan masalah daripada kesan urbanisasi. Tambah-tambah kalau bandar satelit itu cikgu ada pula kemudahan pengangkutan. Macam jarak MRT yang tidak terlalu jauh. Okey, betul, ada orang kata rumah yang lebih selesa, kesan kediaman yang lebih selesa ataupun kos yang lebih murah. Okey, maka akan menjadi pilihan penduduk yang berada di bandar asal untuk berhijrah ke bandar lain ataupun bandar yang berhampiran. Okey, seterusnya adalah langkah yang seterusnya adalah mewujudkan kawasan hijau. Sebabkan pencemaran. Pencemaran kan, pencemaran bau, pencemaran bunyi, pencemaran udara, pencemaran air. Jadi kalau wujudkan kawasan hijau di bandar, dengan menanam lebih banyak pokok di kawasan bandar untuk mewujudkan suasana yang segar. Ini taman dalam bandar. Ya, taman dalam bandar. Macam contoh di Kuala Lumpur International Airport, KLIA kan. Kan dia ada taman dekat tengah-tengah airport tu. Nampak macam nampak semula jadi di situ. Yang kita kan kehidupan kita lebih selesa lah. Kalau kita tengok, dia ada istilah dalam geografi, dia panggil hutan batu. Hutan batu. Hutan batu. Okey, mungkin murid-murid di rumah apa tu hutan batu? Okey, hutan batu sebenarnya adalah kawasan yang dulunya hutan, dah ditebang pokok-pokoknya, ditukar kepada bangunan-bangunan dan bangunan tu seolah-olah macam pokok je. Tak ada pokok lain. Itu dipanggil hutan batu. Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur bangunan je yang ada. Kurang tumbuhan ni kita boleh ubah dengan menanam lebih banyak pokok di kawasan bandar untuk mewujudkan suasana yang segar. Pokok-pokok yang menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen semasa proses fotosintesis. Okey. Tu yang seterusnya adalah amalan pengangkutan lestari. Apakah amalan pengangkutan lestari ni? Amalan pengangkutan lestari dapat mengurangkan pengeluaran asap kenderaan ke udara. Contoh menggunakan kenderaan elektrik ataupun hybrid, pakai bateri, tak pakai petrol. Mungkin separuh petrol, separuh bateri. Okey, maka dia tidak mengeluarkan orang cakap asap, gas karbon dioksida, karbon monoksida. Okey, maka udara tidak akan tercemar. Okey, seterusnya adalah berkongsi kereta ke tempat kerja dapat mengurangkan jumlah kenderaan di jalan raya. Saya nak share lah, saya daripada rumah saya ke tempat kerja saya 1 km atau 2 km je. Dekat je kan. Mungkin saya boleh pergi naik basikal, kayu basikal ataupun berjalan kaki. Saya baru dah bagi cadangan. Bagi cadangan tapi tak larat dah kena jalan kaki. Okey, itu adalah contoh-contoh. Mungkin kalau sekawasan bandar mungkin menggunakan pengangkutan awam. Okey, menggunakan kemudahan seperti mana yang disebut tadi, LRT, MRT. Banyak juga LRT, ada MRT, kalau perasan kalau kat bandar dia ada bas elektrik. Ada bas elektrik. Semua itu adalah untuk mengurangkan kesan pencemaran. Dan mungkin orang muda cikgu, saya perasan sekarang terutama sekali di kawasan-kawasan yang padat di Kuala Lumpur, contohnya di Bukit Bintang. Ada yang bekerja menggunakan skuter. Betul. Elektrik tak menggunakan bahan bakar. Betul. Okey, dia lebih kita tujuan utama kita udara kita ni tidak tercemar. Dah tercemar sekarang tapi tidak bertambah tercemar lebih teruklah. Okey, seterusnya ada penggunaan pengangkutan awam seperti baik dan elektrik di Lembah Kelang dapat mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian. Okey, menguasai zon waktu kenderaan berat ke pusat bandar dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Sama kenderaan berat, contoh lori perdagangan. Okey, boleh masuk kawasan bandar tapi bukan pada waktu puncak. Okey, boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas. Ada 4. Ada soalan. Dia macam terkejut kan bila nampak apa kau mengukur kan. Terkejut sebab saya nak tanya soalan, rupanya cikgu yang tanya saya soalan. Saya nak jawab dia kan nak tanya dulu. Saya dah jawab. Sebab soalan tu mungkin dah menjawab di sini. Itulah. Okey, murid-murid di rumah pun boleh cuba juga. Untuk cuba menjawab ni dia kait dengan apa yang kita belajar tadi. Berkaitan dengan langkah mengurangkan kesan urbanisasi. Okey, silakan. Sila jawab. Okey, mengapakah bandar satelit perlu diwujudkan? Okey, A, mengurangkan pengangguran. B, mengelakkan kejadian banjir kilat. C, mengurangkan kesesakan di bandar utama.
dan D. menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Dari rumah jawab apa Apa murid-murid di rumah tahu tak apa jawapannya? Hantarkan jawapan hantar. Okey. Isyarat telepati. Baik, tapi saya rasa ni mudah cikgu sebab ada kata kunci dekat situ. Okey. C. Mengurangkan kesesakan di bandar kita utama. tengok dia kata perlu wujudkan bandar satelit, mengurangkan kesesakan di bandar utama sebab bandar satelit ni adalah sokongan kepada bandar utama. Jangan lega sangat, ada lagi soalan lain. Alamak, tapi saya tanya satu soalan cikgu sebelum pengukuhan. Okey, tanya silakan. Saya nak tanya cikgu, bandar satelit tu kita sendiri yang panggil dia bandar satelit ke ataupun kerajaan yang iktiraf inilah bandar satelit terbaru kita? Biasanya dia diiktiraf oleh pihak berkuasa lah. Pihak berkuasa untuk mengisytiharkan. Mengisytihar maksudnya untuk umumkan kepada orang ramai bahawa ini adalah bandar satelit. Kita tak bolehlah kita bagi sendiri. Sebab apa? Kalau diumumkan secara rasmi oleh pihak berkuasa, yang maksudnya orang tu boleh berhijrah dekat situ. Dia maksudnya ada tauliah. Ada tauliah. Dia kerajaan iktiraf baru ekonomi kat sana semua tertumpu sana pula. Betul. Itu peranan kerajaan lah. Nak tanya ni soalan seterusnya. Pada pendapat anda, saya suka tanya pada pendapat sebab saya suka mendengar pendapat-pendapat murid-murid. Dia sendiri supaya kita boleh berkongsi pendapat. Apakah langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan kejadian banjir kilat? Ada berapa banyak boleh bagi pendapat ni cikgu? Ikutlah kan. Kalau banyak dapatlah banyak pen. Macam tu. Kalau dapat bagi 10 pen cikgu. Okey, salah satu yang saya boleh fikirkan sekarang cikgu, pendapat saya lah untuk mengurangkan kejadian banjir kilat ni. Tadi cikgu ada cakap pasal saliran kan. Apa kata kita lebarkan sungai dan kita dalamkan sungai. Sebab mungkin sungai-sungai kita sekarang ni tak cukup dalam, banyak sangat sampah sarap, lumpur di dalam. Kita dalamkan, kita lebarkan supaya dapat menampung air hujan yang turun tiba-tiba. Bijak. Jawapan yang bijak. Saya yakin murid-murid di rumah pun bijak macam tu juga. Sama tak jawapan kita? Ada yang lain boleh bagi selain daripada lebarkan, dalamkan saliran tadi. Saliran ni biasa sungai lah. Sungai. Perbaiki sistem perparitan. Parit. Longkang kecil sangat. Kecil. Mungkin ada juga longkang yang tersumbat dengan minyak-minyak dari restoran. Mungkin ada buang sampah sebagainya. Itu adalah bagus pendapat tu. Dan pendapat itu boleh murid-murid gunakan dalam kehidupan seharian untuk kita sama-sama mengurangkan kesan urbanisasi kepada kitalah manusia. Itu sahaja. Boleh faham tak? Kalau boleh. Faham angguk, kalau murid-murid di rumah boleh faham angguk. Harap semua orang angguk dan kita dapat faham apa yang kita belajar hari ini. Betul. Mungkin nak bagi dulu tu ada berapa? Ada 1 2 3 4 5 6 cikgu. 6. Saya bermurah hati lah bagi semua. Bagi semua. Kita ambil semua. Ambil. Kalau murid terjumpa saya dekat luar kelas nanti boleh minta saya bagi. Untuk buat nota. Baik cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan untuk apa yang kita pelajari pada hari ini untuk mata pelajaran geografi urbanisasi. Pertama tadi kita belajar tentang konsep dan proses dia. Lepas tu kita tengok apakah faktor-faktor yang pengaruh urbanisasi. Lepas tu kita tengok juga apakah kesan-kesan daripada urbanisasi dan kita juga cuba cadangkan tadi langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk mengurangkan kesan urbanisasi. Dan Din pun bagi pendapat, saya yakin murid-murid di rumah pun telah memberi pendapat dalam hati masing-masing. Dan secara keseluruhannya Din telah berjaya memahami apa yang kita pelajari. Tengok kan, penuh marker pen. Semua ambil apa warna tu. Banyak cikgu. Semua dapat pen tu, semua dapat. Jadi macam mana cikgu prestasi keseluruhan saya ni? Sangat-sangat baik. Boleh faham satu persatu dan saya yakin murid-murid di rumah juga boleh faham satu persatu. Baik, mungkin cikgu ada murid-murid yang kurang faham ataupun mungkin dah faham dah tapi nak dapat maklumat bahan rujukan lebih. Maklumat rujukan boleh didapati di Pelantar Delima KPM. Dekat situ banyak maklumat yang boleh murid-murid cuba teroka dan boleh fahaminya dengan lebih jelas. Baik, terima kasih ucapkan kepada Cikgu Fitri. Sama-sama. Satu penerangan dalam topik urbanisasi yang sangat-sangat jelas. Kita dah tahu dah
kesan positif negatif urbanisasi, langkah-langkah untuk mengatasi kesan negatif itu, dan apakah urbanisasi itu, semua dah Cikgu Fitri terangkan. Jadi terima kasih banyak-banyak Cikgu Fitri. Jumpa Sama-sama. lagi. Terima kasih. Dan terima kasih juga ucapkan kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Norziana, kerana membantu kita sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, terutama sekali kepada murid-murid yang menonton Didik TV KPM. Saya Din. Assalamualaikum. Bye-bye.